Peria. Saya akan buat peria telur. Maksudnya kombinasi peria dengan telur. Bunyi macam sangat mudah sebenarnya, macam campur telur. Tapi sebenarnya cara masakan ni saya nak tunjukkan sesuatu yang berbeza sikit. Sebab kebiasaannya orang tak makan sangat peria ni sebab dia punya rasa tu pahit. Saya jujur dulu memang saya tak makan. Tapi lepas dah lama-lama tu, lepas kita tahu yang sebenarnya pahit tu baik untuk kesihatan kita. Dia membuangkan antioksidan dalam badan. Dan itu salah satu yang baik. Sebab tu kalau boleh kita amalkan je lah kan. Mula-mula memang susah nak telan. Tapi mungkin lepas tu jadi biasa kan. Okey, dan satu cara untuk hilangkan dia punya rasa pahit saya akan tunjukkan. Saya akan mula potong kita punya peria. Potong depan, potong belakang dia. Kemudian kita bahagi setengah. Okey, dan kita ambil sudu, kita korek. Sebab kita tak nak pakai dia punya biji ni. Biji dia ni agak keras. Jadi kita korek sikit. Macam ni je. Okey, buangkan yang tengah ni. Mungkin ada orang suka makan lah. Tapi kalau saya ambil isi je okey lah. Sebab kalau biji ni terlampau pahit nanti takut pula kan. Ada yang tak biasa baru nak belajar makan dah terus trauma tak jadi makan peria. Jadi sekarang ni kita buang je biji ni, nampak? Sangat mudah je. Kikir sikit pakai sudu je. Umpilkan ni dia punya biji ni. Dia punya bau pahit tu pun dah keluar dah sebenarnya kan. Itu yang buatkan peria ni sebenarnya unik lah. Dia punya khasiat dia banyak. Okey, jadi bila kita dah buangkan biji ni, sekarang ni apa saya nak buat adalah kita akan potong. Ini dia dah jadi macam ni. Dia jadi macam teropong. So kita akan potong dia secara nipis supaya kita boleh goreng dia nanti, dan yang kedua dia tak adalah rasa terlampau pahit sangat. Jadi saya potong nipis sikit. Kalau anda rasa macam susah nak dapatkan ketebalan yang sama, boleh je pakai slicer. Maksudnya yang pemarut tu kan, just potong macam tu, senang tak payah nak fikir nak potong tebal mana semua kan. Dan seterusnya masukkan dalam mangkuk ni. Kita potong sampai siap dulu. Lepas tu saya akan tunjukkan cara seterusnya. Ini kalau ada orang boleh makan macam ni je. Power betul lah. Saya sendiri boleh makan sebenarnya. Tapi itulah, kalau boleh nak kena campur ataupun nak kena masak juga. Macam paling kurang pun macam yang kat kedai mamak tu lah. Ada celup dengan tepung kan. Itu pun dah cukup membadai lah untuk saya. Sikit lagi kita potong . Okey. Jadi sekarang ni kita masukkan semua dalam mangkuk ni. Dan dia ada dua cara sebenarnya kalau kita nak hilangkan rasa pahit peria ni. Satu cara adalah dengan merebus dia. Satu cara lagi adalah dengan merendam dia dengan air. Saya akan buat teknik rendam dengan air sebab saya punya peria ni dia nipis. Jadi saya takut kalau kita rebus, nanti kita takut dia terlampau lembik sangat. Lepas tu kita nak goreng lagi kan. Jadi saya buat teknik rendam dengan air. Kita rendam air sikit. Dan seterusnya kita letak sedikit garam. Garam ni nak hilangkan dia punya pahit dah ni. Masukkan garam sikit. Okey, dan kemudian kita gaulkan dia. Okey, jadi bila kita dah gaul ni, kita perlu biarkan dia dalam air garam ni lebih kurang dalam 5 ke 10 minit. Kemudian baru saya akan tunjukkan cara nak masak peria kita. Baiklah, ini yang hasil dia lepas saya dah biarkan dia lebih kurang dalam 10 minit dalam air garam. Bila kita pegang dia akan jadi sedikit lembut dan dia punya rasa pahit tu akan kurang. Dia tak akan hilang lah, tapi dia kurang lah sebab dia punya khasiat itulah peria. Peria tu rasa dia memang pahit. Jadi kita tak nak hilangkan terus dia punya rasa tu. Dia punya rasa tu masih kekal tapi dia kurang pahit sikit lah. Jadi mana yang baru nak belajar makan peria ni, dia boleh cubalah resipi ni. Jadi sekarang kita dah keringkan dia dan saya akan masukkan sedikit tepung beras. Sikit tepung beras. Sebab ni tepung beras ni saya akan pakai untuk bagi dia garing. Macam biasa kalau kita pakai tepung beras, kita nak kena biarkan api ni panas betul-betul. Seterusnya saya masukkan sedikit serbuk cili. Bagi pedas-pedas sikit supaya dia punya rasa tu hilang. Garam sikit. Dan juga sedikit serbuk ladi hitam. Okey, sekarang kita gaulkan je. Selain daripada tepung beras, anda juga boleh menggunakan tepung kentang. Potato flour. Jadi potato flour ni mungkin susah sikit nak jumpa. Jadi kalau ada tu boleh pakai untuk menggantikan kita punya tepung beras ni supaya dia boleh rasa lebih rangup. Kalau tak ada pun biasanya kadang-kadang dekat luar tu orang dapatkan terus tepung serbaguna yang dah siap tu boleh juga kan. Kadang-kadang saya faham mana yang baru nak belajar masak aku suka nak cari ni susah. Jadi pakai tepung serbaguna pun dah boleh dah. Jadi sekarang ni apa yang saya nak kena buat adalah kita akan biarkan kita punya minyak ni panas sikit. Dia nak kena betul-betul, kalau boleh betul-betul berasap baru kita boleh masukkan supaya bila minyak tu panas dan tepung beras tu kena dengan minyak, dia akan shock ataupun dia akan terkejut dan dia akan terus jadi keras. Dia akan terus jadi rangup. Itu yang kita nak buat tu. Sebab biasanya kalau menu saya pun saya akan buat macam tu lah kalau untuk saya goreng. Kalau tak tahu, kalau rasa macam tak yakin minyak tu dah panas ke tak, ambil satu dulu, masuk dalam. Nampak macam tu, maksudnya dia dah sedia. Sekarang kita masukkan yang lain. Taburkan je.
Ni biasa kalau kat kedai mamak ni jumpa lah kan, yang macam ni kan. Tabur dengan apa, dia salut dengan merah-merah sikit, bagi nampak sebut cili sikit kan. Okay. Baiklah, sekarang ni lepas kita dah goreng kita punya peria, pastikan kita gaulkan dia. Maksudnya jangan kita biarkan, sebab kita takut nanti dia akan melekat antara satu sama lain. Tapi api tu biar besar, tak ada masalah Api biar besar tak apa. Sekarang ni kita nak kena ni, gaul-gaul sikit. Bila kita dah masuk macam ni, memang api besar ni dia akan jadi cepat tau. Sebab kita pun tak nak terlampau lama sangat. Sebab kalau kita biarkan api tu perlahan, nanti kita punya peria ni perlukan masa yang lama untuk masak. Nanti daripada luar sampai ke dalam dia terlampau lama, dia akan jadi sedikit lembik lah. Jadi macam ni kita biarkan api besar, kita nak sekejap nanti kita turun angkat. Yang penting kita kacau sikit. Ini barulah langkah pertama. Ini sebenarnya langkah untuk hilangkan dia punya rasa peria tu lah, rasa pahit tu. Kalau anda rasa macam ada cara lain, boleh juga buat cara lain terpulang, tak ada masalah pun. Cuma ini yang paling mudah yang anda boleh cuba buat kat rumah. Selain daripada peria ni, kalau anda rasa macam alamak, saya tak suka betul peria, walaupun saya dah tunjukkan cara nak hilangkan pahit tapi tak suka juga, tak apa. Boleh gantikan dengan sayur lain. Contohnya macam anda nak gantikan dengan kobis boleh, kalau rasa nak ganti dengan terung boleh, lubak merah ke, brokoli ke, macam-macam jenis sayur kita boleh gantikan. Yang penting kita makanlah sayur kan. Untuk satu hari tu kenalah ada sikit menu sayur. Bagi dia garing ni lebih kurang dalam 5 ke 7 minit sampai dia betul-betul perang sekata. Lepas tu nanti kita angkat, kita akan buat dia punya bahan yang lain pula. Baiklah, sekarang ni saya dah boleh angkat yang kita punya peria. Warna dia pun dah cantik dan dia pun memang dah garing, seperti yang saya mahukan. So kita letak dalam mangkuk yang ada tisu sebab kita nak buang excess lebih dia punya minyak tu, dan dalam masa yang sama kita nak stop dia daripada overcook. Kadang-kadang kalau masakan ni, kalau dia masih panas lagi kan, kalau kita letak dalam pinggan walaupun dia masih panas, dia maksudnya dia masih lagi masak tau. Jadi jangan terkejut lah. Kadang-kadang kat luar kita tengok macam dah ngam-ngam kan, sampai dekat depan atas meja tengah panas lagi dia boleh jadi overcook. Jadi kita tak nak macam tu. Yang ni kita angkat. Dan minyak ni nanti saya akan pakai juga. Okey, kita akan kurangkan sedikit minyak dia, tapis sikit. Nanti kita akan pakai untuk goreng pula. Tapi inilah hasil dia. Lepas kita dah gorengkan dengan kita punya tepung tadi, tepung beras tu, anda boleh nampak dia punya garing tu. Ni kita biarkan sejuk sikit. Kalau dia tengah panas ni memang dia lembik. Jadi kita nak kena biarkan dia sejuk sekejap. Lepas nanti kita akan tumis bahan-bahan kita akan masukkan kita punya peria balik. Sebelum tu saya nak kemas sikit kita punya ni, nak kurangkan minyak dia. Okey, jadi sekarang ni saya dah biarkan sejuk kita punya peria. Dia dah rasa suam-suam sikit. Itu dah maksudnya dah boleh lah. Lepas tu kita nak tahu macam dia dah okey ke tak. Anda boleh dengar ni dia punya kriuk-kriuk ni. Kriuk-kriuk tu yang kita nak Okey, jadi bila dah bunyi macam ni, maksudnya betul lah tu. Cara anda goreng tu memang macam yang saya tunjukkan. Okey, jadi sekarang ni kita akan panaskan balik kita punya minyak. Pakai je minyak yang sama tadi, cuma kurangkan sedikit sebab kita nak kena tumis bahan kita yang lain. Jadi sekarang ni saya akan potong kita punya bahan. Yang ada dekat depan kita ni adalah kita punya bawang putih dan juga cili padi je. Okey, sebab apa saya punya bawang putih ni kadang-kadang anda boleh tengok besar ni, banyak dia pakai ni sampai 2 biji untuk kita punya peria yang sikit tu kan. Sebenarnya sebab peria ni dia punya rasa kuat. Jadi setiap kali kalau kita nak masak peria, kita kena kuatkan juga dia punya rasa tu supaya tak adalah nanti bila orang makan memanglah ada macam-macam bahan kat dalam tu kan, tapi dia tak rasa, dia hanya rasa peria. Sebab kalau saya nak masak peria ni, dia kalau boleh kena ada campur-campur sikit. Maksud saya tak adalah rasa pahit je, tapi ada juga rasa bawang putih. Lepas tu ada juga sedikit cili padi. Itu yang akan buatkan dia lebih menarik lah. Okey, jadi bawang putih potong. Okey, kita masukkan terus. Okey, seterusnya saya akan masukkan juga kita punya cili padi. Cili padi ni untuk bagi rasa je, jadi saya akan potong dia setengah. Kalau anda rasa macam nak potong dia kecil pun boleh, tapi kalau setengah macam ni pun dah okey dah ni. Dia punya rasa pedas memang dah akan keluar dah. Potong, masuk terus. Dan sekarang kita tumis sampai dia betul-betul perang lah macam biasa. Bagi dia naik bau kan. Bau ada punya rasa bawang, dia punya rasa cili tu semua terasa tau. Kalau kita masak macam ala kadar, maksudnya macam ni bawang putih belum perang lagi, kita dah masuk bahan yang lain, dia tak jadi. Dia jadi rasa macam bahan mentah. Maksudnya macam kita lah makan ikan kadang tak masak kan, kita rasa macam tak sedap kan. Dia punya rasa tu tak sampai kan. Sama juga dengan sayur-sayur. Kalau kita nak tumis, kita kena tumis dia betul-betul. Baru ada punya rasa, dia punya bau kan. Itu yang buatkan dia lagi sedap. Alright, jadi bagi perang sikit dan nanti kita akan pecahkan kita punya telur kita akan masukkan kat dalam ni. Okey, jadi untuk cili ni terpulang kepada anda. Kalau rasa macam nak potong kecil sikit boleh. Kalau rasa macam nak pakai cili kering pun boleh. Tapi bagi saya kalau cili, kalau kita potong kecil sikit pun boleh juga untuk jadi pedas. Tapi sebabkan ini kita nak makan kita punya peria je, jadi untuk dia punya pedas ni kita nak bagi dia ada rasa macam hujung-hujung Dia punya rasa tak adalah tergigit terus. Kalau gigit terus rasa pedas sangat kan. Jadi kita nak bagi dia sikit-sikit rasa pedas. Alright, okey, jadi dia dah perang. Kita punya bawang putih dengan cili dah perang. Sekarang saya akan masukkan kita punya telur. Sebiji. Saya suka masukkan 2 biji terus. Dan sekarang ni kita nak jadikan dia macam scramble egg, ataupun orang panggil apa? Telur apa? Telur hancur. Lebih kurang lah Kacau dia.
Kalau rasa macam nak makan untuk sahur nanti pun boleh. Kalau tak pun untuk berbuka pun boleh. Kalau rasa macam tak sempat buat menu ni untuk hari ni, tak apa. Boleh buat esok. Esok pun tak ada masalah. Yang penting anda buat je resipi yang macam saya tunjuk ni. Okey, jadi telur kita dah gaul. Dan saya akan masukkan sedikit kita punya sos tiram. Alright. Gaul sekali dengan kita punya telur ni. Bagi dia betul-betul hancur. Dan saya akan letak air sedikit. Sikit je. Air ni adalah untuk bagi dia sebati kita punya sos tiram tadi tu. Okey, cukup. Dan kita kacau sikit. Kacau sikit. Jangan lupa kita punya seasoning. Tapi biasanya kalau seasoning maksud saya kita punya garam dan juga lada hitam kalau kita nak letak, kita biasanya saya akan letak ujung lah. Last sekali. Yang paling ujung baru saya akan letak. Okey, jadi ni dah hampir kering Kita punya sos tiram tadi pun dah bergaul dengan kita punya telur. Sekarang kita akan masukkan kita punya pera yang dah goreng tadi. Okey. Bila dah masukkan, gaul je lah. Tapi jangan tekan terlampau kuat sangat sebab kita tak nak lah nanti sampai patah-patah kita punya peria. Tapi bila ada hidangan macam ni, nampak dia jadi seimbang lah. Jadi tak adalah rasa peria saja kan. Bila kita makan nanti adalah rasa telur. Ada khasiat dia lah. Telur ni pun banyak protein. Kita tahu peria ni memang baik untuk badan kita. Dia buang antioksidan dalam badan. So memang sedang elok. Dan sekarang jangan lupa kita punya garam. Right? Garam sikit dan juga sedikit lada hitam. Yang kita gaul. Baiklah, sekarang ni kita dah masukkan semua. Kita pun dah gaul-gaul. Memang sedang elok. Dia pun dah kering cantik macam mana yang saya mahukan. Sekarang kita dah boleh hidang. Jadi sekarang ni kita tuang terus dalam pinggan. Nampaklah. Peria dengan telur. Ibarat kawan baik lah ni. Sebab kita tahu dia punya khasiat ni memang bermacam-macam. Lepas tu bila kita tengok kenangan telur yang banyak macam ni, jadi bila kita makan, kita tahu yang sebenarnya takkan terasa sangat kita punya peria. Dia ada rasa separuh-separuh lah. Maksudnya ada rasa telur sikit, ada rasa pahit-pahit sikit, ada rasa lemak-lemak telur tu. Alright, dah pun siap. Menu saya yang kedua, iaitu peria telur. Kalau nak tahu rasa dia macam mana, jangan lupa cuba.